inside your happiness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Hai, saya Dr. Sufi. Okey, hari ni saya nak menyambung kembali apa yang saya dah ceritakan pada video sebelum ini. Iaitu hari ni saya nak cerita bagaimana kita nak jadikan diri kita bahagia dengan menggunakan formula emosi. Formula emosi. Sebab ramai orang dia tak tahu bahawa emosi ni satu benda yang cukup power. Dan banyaknya dikawal oleh emosi. Sebenarnya sepatutnya kita yang mengawal emosi, bukan emosi yang mengawal kita. Jadi macam mana kita nak pastikan kita mampu mengawal emosi ni? Dengan itu kita nak lihat apakah strategi dan juga teknik-teknik bagi mengawal emosi kita supaya kita jadi sentiasa bahagia. Dan saya buat kajian dan saya dah menulis satu buku. Kita dah meletakkan formula emosi ni, dia ada 15 teknik. 15 teknik untuk mengawal emosi. Tapi saya ingat hari ni kita tak sempat nak bagi semua. Kita bagi sebahagiannya. Walaupun sebahagiannya saya yakin dan percaya dia mampu untuk bantu diri kita jadi sentiasa bahagia dan bersemangat. Okey, jadi untuk itu dah bersedia belum? Dah bersedia? Boleh ambil pen dan kertas. Sila catatkan. Saya yakin dan percaya kalau tak catat hari ni, confirm tak ingat. Melainkan tengok video ni berkali-kali, insya-Allah boleh ingat. Okey. Jadi apa yang saya nak kongsikan ini ialah yang pertama. Yang pertama ialah tentang menarik ketenangan. Kita nak kawal emosi kita, kita kena menarik ketenangan. Okey. Apakah teknik dan kaedah menarik ketenangan? Okey, saya ambil yang dia ada beberapa perkara di bawah menarik ketenangan ni. Okay, yang pertama ialah solat. Macam pernah dengar kan kataan solat tu kan. Okey, sebab itulah mana-mana kita pergi, kita yakin dan percayalah bagi yang Muslim, bila kita kata nak tenang, orang akan cerita kita solat. Dan begitu juga kalau tengok pada zaman Rasulullah, memang inilah kaedah Rasulullah didik para sahabat untuk jadi hebat dan berjaya, untuk jadi sentiasa dalam keadaan bahagia, ialah melalui solat. Okey, apa yang powernya solat ni? Kalau kita cerita solat ni, nampaklah kita faham. Dari sudut agama, kita yakin dan percaya bahawa solat ni memang sebenarnya menjadikan kita. Sebab apa? Kita mampu untuk mengadu, merayu kepada Allah SWT semasa kita solat. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya pada Allah Ta'ala waktu kita solat. Sebab itulah kalau solat tak boleh banyak bergerak. Sebab kita dah serahkan segalanya. Okey, jadi macam mana solat ni dari sudut saintifik mampu untuk bantu kita untuk jadi tenang? Okay? Memang kita kadang kita nak satu tu, kita nak tahu apakah yang berbentuk saintifik, apakah yang berbentuk spiritual. Spiritual kita biasa dengar ustaz-ustaz dah mengajar, ustazah dah mengajar, tok guru dah mengajar tentang bagaimana solat ni memang hebat. Tapi kadang kita nak dengar juga macam mana pandangan saintifik terhadap solat ni. Okey, mengikut kajian solat ni, dia bila setiap pergerakan dalam solat ni, dia sebenarnya membantu kita untuk menghalang beberapa hormon yang menyebabkan kita rasa tertekan dan stres. Antara hormon yang kita kena ingat iaitu kortisol. Dia ada satu nama lagi, epinephrine. Dan ada satu lagi nama dia, norepinephrine. Wah, susah nak sebut tu. Siapa dapat ni? Kalau tak dapat boleh revive balik ayat tadi. Aku tak ingat. Saya pun cakap tu hafal je tadi. Okey. Jadi, boleh tak? Ini antara hormon-hormon ini, dia akan dirembeskan bersama adrenalin yang menyebabkan kita rasa sentiasa macam anger untuk berdebar, jadi nak buat sesuatu dalam keadaan yang tergesa-gesa. Ini antara hormon-hormon yang terhasil. Tapi melalui solat, dengan pergerakan-pergerakan solat kita, itu dia akan dihalang, menyebabkan kita akan rasa tenang. Kita akan rasa bila solat ni dalam keadaan yang kita rasa best. Sebab itulah biasa tak kena ingat tak, kalau kita solat ni biasanya banyak benda akan ingat waktu solat. Kan banyak benda, kadang-kadang kita hilang barang, hilang kunci, hilang macam-macam waktu solat datang. Sebab kajian juga menunjukkan bila kita dalam keadaan tenang, benda-benda yang kita lupa tu mudah masuk. Termasuklah syaitan yang mengganggu pemikiran kita. Jadi tak apa. Jadi bila kita solat, kita fokus dengan bacaan. Tadi saya cerita dia apa?
lebih pada pergerakan tu. Pergerakan tu saja dah menyebabkan kita tenang. Apatah lagi kehebatannya apa yang ditambah dengan perkataan, baca-bacaan dalam tu. Sebab baca-bacaan mengandungi juga kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Sebab dalam baca-bacaan tu kita banyak menyebut perkara-perkara yang positif, merayu, mengadu, dan itu semua ada dalam tu. Sebab itu bila kita solat, insya-Allah lah, kalau betul-betul solat dengan cara yang tepat, yang benar, yang betul-betul kena dengan syarak, saya yakin dan percaya solat kita adalah solat yang mampu menjadikan kita orang yang hebat dan bahagia. Nampak kehebatan solat. Lepas tu saya nak cerita solat ni panjang. Tapi satu je cerita dia. Nak tahu betul-betul kesan dia, kena buat apa? Kena solat. Dan solat bukan main-main. Ada ramai orang zaman sekarang ni, dia solat. Dia melakukan solat. Tapi persoalannya, solat dia kadang-kadang tak memberi impak pada diri dia. Kadang-kadang ada solat, tapi masih melakukan maksiat. Sedangkan dalam Al-Quran sebut, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu boleh mencegah perkara keji dan munkar. Tapi kita masih buat benda yang munkar. Kadang-kadang kita buat maksiat lagi. Sebab apa? Kemungkinan ada lompong, ada kekurangan dalam solat kita. Baik, itulah kena betul-betul jaga solat ni. Solat ni sampai tahap kalau kita kata kita masih solat dalam keadaan kita pergi belajar. Jumpa tok guru, jumpa ustaz, jumpa orang yang mampu untuk menunjukkan jalan solat yang tepat. InsyaAllah saya jamin orang yang betul-betul solat, dia akan jadi hebat dan berjaya. Percaya dan yakinlah. Persoalan ni dah buat atau belum? Dah buat atau belum? Solat yang betul-betul berkualiti. Bukan hanya sekadar solat. Sebab saya lihat zaman sekarang, ada orang solat tapi sekadarnya solat je. Sebab apa solat? Ialah itu fardu. Dan itu je. Sedangkan kita bukan nak tu, kita nak lebih lagi. Solat bukan hanya fardu bagi kita, tapi solat juga merupakan satu bentuk ketaatan kita kepada pencipta kita. Kalau pencipta kita cipta kita dalam keadaan yang hebat bersama dengan manual dan juga teknik-teknik dia. Teknik apa? Antara yang ditunjukkan oleh Rasulullah, iaitu pesuruh kepada pencipta, iaitu Allah SWT. Itulah yang sebenarnya akan bantu kita, akan bantu manusia. Sebab yang menjadikan manusia itu adalah Allah. Dia tahu dan dia buat segalanya. Sebab itulah kalau tak ikut cara yang betul, sebab itulah hidup kita juga jadi tak betul. Okey, jadi itu saja daripada saya untuk kali ini. Jelas kan? Hari ini saya nak fokus. Kalau nak hebat dan berjaya, kalau nak menarik keterangan diri, kita kena buat apa? Kena solat. Kenapa? Solat. Okey, jadi untuk itu, bila selepas ni akan datang, saya akan bahas lagi. Ada satu perkara lagi di bawah menarik ketenangan diri, iaitu berkenaan tarik nafas. Bagaimana nafas ini dia mampu menjadikan kita tenang. Kita tahu teknik yang betul dalam menarik nafas itu menjadikan kita lebih tenang dan bahagia. Okey? Jadi nantikan itu video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inside your happiness.